Assalamualaikum dan selamat datang ke saluran ini. Untuk video ini, kita akan meneruskan ulang kaji kepada beberapa topik yang telah kita sentuh di dalam video-video yang telah lepas. Iaitu yang pertama, kita akan ulang kaji bentuk umum present tense. Yang kedua, kita akan ulang kaji bentuk umum past tense. Yang ketiga, sebagai pengenalan, kita akan melihat bentuk umum future tense. Yang keempat, kita akan lihat secara ringkas aspek-aspek yang perlu dipahami berkenaan keberlakuan. Kemudian kita akan pergi kepada latihan yang berkaitan dengan subjek dan kata kerja, iaitu jawapan kepada soalan-soalan latihan di dalam video nombor 9 dan akhir sekali kita lihat soalan-soalan latihan untuk video nombor 10 ini. Ulang kaji bentuk umum present tense. Di dalam beberapa video yang lepas, kita telah lihat jadual seperti yang tertera di skrin yang mengandungi bentuk umum keberlakuan untuk present tense. Bezanya adalah untuk jadual ini saya telah menggabungkan kotak-kotak yang mempunyai bentuk umum yang sama. Di dalam jadual ini, kita dapat lihat bentuk umum untuk setiap pecahan keberlakuan untuk present tense. Untuk membantu anda memahami jadual ini, saya akan menerangkan lagi contoh perkataan akhir verb untuk beberapa pecahan keberlakuan yang ada di dalam jadual. Jadi semasa menonton, sila beri perhatian terhadap bentuk umum dan corak atau pattern makna umum untuk pecahan keberlakuan yang dibincangkan. Untuk verb bentuk tindakan dan simple present tense dan untuk subjek yang tunggal dan untuk ayat aktif. Perkataan akhir verb yang digandingkan dengan subjek tersebut biasanya adalah verb dengan hujung ada huruf S atau ES. Contoh bentuk asas adalah eat, maka perkataan akhir verb untuk pecahan keberlakuan ini adalah eats, iaitu ada S di hujungnya. Begitu juga decorate menjadi decorates, go menjadi goes, ratify menjadi ratifies dan wash menjadi washes. Apabila anda membuka kamus, maka anda boleh mengetahui makna umum untuk verb tersebut bagi pecahan keberlakuan ini adalah makan, menghias, pergi, mengesahkan perjanjian dan membasuh. Kemudian untuk verb bentuk tindakan dan simple present tense dan untuk subjek yang majmuk termasuk you dan untuk ayat pasif. Perkataan akhir verb yang digandingkan dengan subjek tersebut adalah verb yang terdiri dari gabungan perkataan are dengan bentuk past participle. Kita telah bincangkan serba ringkas mengenai bentuk past participle di dalam video nombor 7. Contoh, bentuk asas adalah eat, maka perkataan akhir verb untuk pecahan keberlakuan ini adalah are eaten. Di sini dua perkataan ini telah membentuk satu verb spesifik untuk pecahan keberlakuan ini. Begitu juga like menjadi are like, decorate menjadi are decorated dan drive menjadi are driven. Apabila anda membuka kamus, maka anda boleh mengetahui makna umum untuk verb tersebut bagi pecahan keberlakuan ini adalah dimakan, disukai, dihias dan dipandu. Seterusnya untuk verb bentuk tindakan dan present continuous tense dan untuk subjek I dan untuk ayat aktif. Perkataan akhir verb yang digandingkan dengan subjek tersebut adalah verb yang terdiri dari gabungan perkataan am dengan bentuk jiran. Kita telah bincangkan serba ringkas berkenaan bentuk jiran di dalam video nombor 7. Contoh, bentuk asas adalah tell, maka perkataan akhir verb untuk pecahan keberlakuan ini adalah am telling. Di sini dua perkataan ini telah membentuk satu verb spesifik untuk pecahan keberlakuan di kotak ini. Begitu juga build menjadi am building, draw menjadi am drawing dan carry menjadi am carrying. Apabila anda membuka kamus, maka anda boleh mengetahui makna umum untuk verb tersebut bagi pecahan keberlakuan ini adalah sedang memberitahu, sedang membina, sedang melakar atau sedang melukis dan sedang membawa. Seterusnya untuk verb bentuk tindakan dan present continuous tense dan untuk subjek yang majmuk termasuk you dan untuk ayat pasif. Perkataan akhir verb yang digandingkan dengan subjek tersebut adalah verb yang terdiri dari gabungan perkataan are dengan perkataan being dan dengan bentuk past participle. Contoh bentuk asas adalah tell, maka perkataan akhir verb untuk pecahan keberlakuan ini adalah are being told. Di sini tiga perkataan ini telah membentuk satu verb spesifik untuk pecahan keberlakuan di kotak ini. Begitu juga build menjadi are being built, draw menjadi are being drawn dan carry menjadi are being carried. Apabila anda membuka kamus, maka anda boleh mengetahui makna umum untuk verb tersebut bagi pecahan keberlakuan ini adalah sedang diberitahu, sedang dibina, sedang dilakar atau sedang dilukis dan sedang dibawa. Seterusnya untuk verb bentuk tindakan dan present perfect tense dan untuk subjek yang tunggal dan untuk ayat aktif,
Perkataan akhir verb yang digandingkan dengan subjek tersebut adalah verb yang terdiri dari gabungan perkataan has dengan bentuk past participle. Contoh, bentuk asas adalah tell, maka perkataan akhir verb untuk pecahan keberlakuan ini adalah has told. Di sini dua perkataan ini telah membentuk satu verb spesifik untuk pecahan keberlakuan di kotak ini. Begitu juga build menjadi has built, draw menjadi has drawn dan carry menjadi has carried. Apabila anda membuka kamus, maka anda boleh mengetahui makna umum untuk verb tersebut bagi pecahan keberlakuan ini adalah telah memberitahu, telah membina, telah melakar atau telah melukis dan telah membawa. Seterusnya untuk verb bentuk tindakan dan present perfect tense dan untuk subjek I ataupun subjek yang majmuk termasuk you dan untuk ayat pasif. Perkataan akhir verb yang digandingkan dengan subjek tersebut adalah verb yang terdiri dari gabungan perkataan have dengan perkataan been dan dengan bentuk past participle. Contoh, bentuk asas adalah tell, maka perkataan akhir verb untuk pecahan keberlakuan ini adalah have been told. Di sini tiga perkataan ini telah membentuk satu verb spesifik untuk pecahan keberlakuan di kotak ini. Begitu juga build menjadi have been built, draw menjadi have been drawn dan carry menjadi have been carried. Apabila anda membuka kamus, maka anda boleh mengetahui makna umum untuk verb tersebut bagi pecahan keberlakuan ini adalah telah diberitahu, telah dibina, telah dilakar atau telah dilukis dan telah dibawa. Seperti yang tertera di skrin, terdapat 20 pecahan keberlakuan untuk present tense. Di masa akan datang, kita akan sentuh satu persatu keberlakuan ini. Sebagai maklumat tambahan, untuk verb yang terdiri dari gabungan dua perkataan atau tiga perkataan, kadang-kala di dalam ayat bahasa Inggeris, kata nama iaitu noun atau kata sifat iaitu adjective atau kata keterangan iaitu adverb boleh berada di celah. Untuk verb yang terdiri dari gabungan dua perkataan, kata nama atau kata sifat atau kata keterangan boleh berada di antara dua perkataan tersebut. Untuk verb yang terdiri dari gabungan tiga perkataan, biasanya kata nama atau kata sifat atau kata keterangan boleh berada di antara dua perkataan pertama dan perkataan yang ketiga. Kita telah lihat contoh ayat sebegini di dalam video nombor 7. Mari kita lihat beberapa lagi contoh seperti yang tertera di skrin. Untuk contoh nombor 1, ini ada kena-mengena dengan pecahan keberlakuan nombor 10. Ayatnya adalah, they are sternly told by superior. Verb di sini adalah are told, iaitu diberitahu, manakala adverb adalah sternly, iaitu dengan tegas. Adverb telah berada di celah antara perkataan are dan perkataan told. Untuk contoh nombor 2, ini ada kena-mengena dengan pecahan keberlakuan nombor 11. Ayatnya adalah, the superior is sternly telling them. Verb di sini adalah is telling, iaitu sedang memberitahu, manakala adverb berada di celah antara perkataan is dan perkataan telling. Untuk contoh nombor 3, ini ada kena-mengena dengan pecahan keberlakuan nombor 16. Ayatnya adalah, they are being sternly told by their superior. Verb di sini adalah are being told, iaitu sedang diberitahu. Manakala adverb berada di celah selepas perkataan are being dan sebelum perkataan told. Anda boleh baca sendiri contoh nombor 4 dan nombor 5. Ulang kaji bentuk umum past tense. Di dalam beberapa video yang telah lepas, kita telah lihat jadual seperti yang tertera di skrin yang mengandungi bentuk umum keberlakuan untuk past tense. Bezanya adalah untuk jadual ini, saya juga telah menggabungkan kotak-kotak yang mempunyai bentuk umum yang sama. Di dalam jadual ini, kita dapat lihat bentuk umum untuk setiap pecahan keberlakuan untuk past tense. Untuk membantu anda memahami jadual ini, saya akan menerangkan contoh perkataan akhir verb untuk beberapa pecahan keberlakuan yang ada di dalam jadual. Jadi semasa menonton, sila beri perhatian terhadap bentuk umum dan corak atau pattern makna umum untuk pecahan keberlakuan yang dibincangkan. Untuk verb bentuk tindakan dan simple past tense dan tidak kira subjek yang tunggal atau I atau majmuk atau you, dan untuk ayat aktif, perkataan akhir verb yang digandingkan dengan subjek tersebut adalah verb bentuk past simple. Kita telah bincangkan serba ringkas berkenaan bentuk past simple di dalam video nombor 7, termasuk berkenaan kata kerja sekata, regular verb, dan kata kerja tak sekata, irregular verb. Contoh bentuk asas adalah eat, maka perkataan akhir verb untuk pecahan keberlakuan ini adalah ate. Begitu juga like menjadi like, decorate menjadi decorated, go menjadi went, ratify menjadi ratified, dan wash menjadi washed. Apabila anda membuka kamus, maka anda boleh mengetahui makna umum untuk verb tersebut bagi pecahan keberlakuan ini adalah telah makan, telah suka, telah menghias, telah pergi, telah mengesahkan perjanjian,
dan telah membasuh. Kemudian untuk verb bentuk tindakan dan simple past tense dan untuk subjek yang majmuk atau you dan untuk ayat pasif. Perkataan akhir verb yang digandingkan dengan subjek tersebut adalah verb yang terdiri dari gabungan perkataan were dengan bentuk past participle. Contoh bentuk asas adalah eat, maka perkataan akhir verb untuk pecahan keberlakuan ini adalah were eaten. Di sini dua perkataan ini telah membentuk satu verb spesifik untuk pecahan keberlakuan di kotak ini. Begitu juga like menjadi were like, decorate menjadi were decorated dan drive menjadi were driven. Apabila anda membuka kamus, maka anda boleh mengetahui makna umum untuk verb tersebut bagi pecahan keberlakuan ini adalah telah dimakan, telah disukai, telah dihias dan telah dipandu. Seterusnya untuk verb bentuk tindakan dan past continuous tense dan untuk subjek tunggal ataupun I dan untuk ayat aktif, perkataan akhir verb yang digandingkan dengan subjek tersebut adalah verb yang terdiri dari gabungan perkataan was dengan perkataan jiran. Contoh bentuk asas adalah tell, maka perkataan akhir verb untuk pecahan keberlakuan ini adalah was telling. Di sini dua perkataan ini telah membentuk satu verb spesifik untuk pecahan keberlakuan di kotak ini. Begitu juga build menjadi was building, draw menjadi was drawing dan carry menjadi was carrying. Apabila anda membuka kamus, maka anda boleh mengetahui makna umum untuk verb tersebut bagi pecahan keberlakuan ini adalah sedang memberitahu, sedang membina, sedang melakar atau sedang melukis dan sedang membawa. Seterusnya untuk verb bentuk tindakan dan past continuous tense dan untuk subjek yang majmuk atau you dan untuk ayat pasif. Perkataan akhir verb yang digandingkan dengan subjek tersebut adalah verb yang terdiri dari gabungan perkataan were dengan perkataan being dan dengan bentuk past participle. Contoh bentuk asas adalah tell, maka perkataan akhir verb untuk pecahan keberlakuan ini adalah were being told. Di sini tiga perkataan ini telah membentuk satu verb spesifik untuk pecahan keberlakuan di kotak ini. Begitu juga build menjadi were being built, draw menjadi were being drawn dan carry menjadi were being carried. Apabila anda membuka kamus, maka anda boleh mengetahui makna umum untuk verb tersebut bagi pecahan keberlakuan ini adalah sedang diberitahu, sedang dibina, sedang dilakar atau sedang dilukis dan sedang dibawa. Seterusnya untuk verb bentuk tindakan dan past perfect tense dan tidak kira subjek yang tunggal atau I atau majmuk atau you dan untuk ayat aktif. Perkataan akhir verb yang digandingkan dengan subjek tersebut adalah verb yang terdiri dari gabungan perkataan had dengan bentuk past participle. Contoh bentuk asas adalah tell, maka perkataan akhir verb untuk pecahan keberlakuan ini adalah had told. Di sini dua perkataan ini telah membentuk satu verb spesifik untuk pecahan keberlakuan di kotak ini. Begitu juga build menjadi had built, draw menjadi had drawn dan carry menjadi had carried. Apabila anda membuka kamus, maka anda boleh mengetahui makna umum untuk verb tersebut bagi pecahan keberlakuan ini adalah telah memberitahu, telah membina, telah melakar atau telah melukis dan telah membawa. Seterusnya untuk verb bentuk tindakan dan past perfect tense dan tidak kira subjek yang tunggal atau I atau majmuk atau you dan untuk ayat pasif. Perkataan akhir verb yang digandingkan dengan subjek tersebut adalah verb yang terdiri dari gabungan perkataan had dengan perkataan been dan dengan bentuk past participle. Contoh bentuk asas adalah tell, maka perkataan akhir verb untuk pecahan keberlakuan ini adalah had been told. Di sini tiga perkataan ini telah membentuk satu verb spesifik untuk pecahan keberlakuan di kotak ini. Begitu juga build menjadi had been built, draw menjadi had been drawn dan carry menjadi had been carried. Apabila anda membuka kamus, maka anda boleh mengetahui makna umum untuk verb tersebut bagi pecahan keberlakuan ini adalah telah diberitahu, telah dibina, telah dilakar atau telah dilukis dan telah dibawa. Seperti yang tertera di skrin, terdapat 12 pecahan keberlakuan untuk present tense. Di masa akan datang, kita akan sentuh satu persatu pecahan keberlakuan ini. Sebagaimana seperti pecahan keberlakuan untuk present tense, untuk verb yang terdiri dari gabungan dua perkataan atau tiga perkataan, kadangkala di dalam ayat bahasa Inggeris, kata nama atau kata sifat atau kata keterangan boleh berada di celah. Untuk verb yang terdiri dari gabungan dua perkataan, kata nama atau kata sifat atau kata keterangan boleh berada di antara dua perkataan tersebut. Untuk verb yang terdiri dari gabungan tiga perkataan, biasanya kata nama atau kata sifat atau kata keterangan boleh berada di antara dua perkataan pertama dan perkataan yang ketiga. Anda boleh baca sendiri contoh nombor 1 sehingga contoh nombor 5.
Pengenalan kepada bentuk umum future tense. Di dalam jadual yang tertera di skrin, saya sertakan beberapa bentuk umum pecahan keberlakuan untuk future tense sekadar untuk bacaan anda. Buat masa ini, saya tidak akan menerangkan dengan lebih mendalam. Setakat ini, terdapat 4 pecahan keberlakuan untuk future tense. Saya masih lagi dalam proses mengesahkan kewujudan untuk 2 lagi pecahan keberlakuan yang ditandakan dengan lambang soal. Di masa akan datang, kita akan sentuh satu persatu pecahan keberlakuan ini. Cuma yang saya hendak sentuh adalah penggunaan pecahan keberlakuan untuk present tense adalah yang paling kerap kita akan jumpa sewaktu membaca artikel-artikel bahasa Inggeris. Penggunaan pecahan keberlakuan untuk past tense pula adalah tidak sekerap penggunaan pecahan keberlakuan untuk present tense. Manakala penggunaan pecahan keberlakuan untuk future tense pula adalah begitu jarang. Dan di dalam keadaan yang jarang digunakan, pecahan keberlakuan untuk simple future tense yang ditanda dengan nombor 1 dan 2 di jadual di skrin adalah jauh lebih kerap digunakan berbanding future continuous tense yang ditanda dengan nombor 3 di jadual. Dan future perfect tense adalah yang paling jarang digunakan di antara semua pecahan keberlakuan untuk future tense. Aspek-aspek yang perlu difahami berkenaan keberlakuan. Seperti yang kita sebutkan sebentar tadi, present tense ada 20 pecahan keberlakuan dan past tense ada 12 pecahan keberlakuan, manakala future tense ada sekurang-kurangnya 4 pecahan keberlakuan. Semasa kita mula membincangkan setiap pecahan keberlakuan tersebut, kita akan mempelajari dan cuba memahami aspek-aspek berikut. Yang pertama, bila mana penggunaan setiap pecahan keberlakuan atau secara ringkasnya, keadaan macam manakah atau situasi bagaimanakah baru kita boleh menggunakan pecahan keberlakuan tersebut. Yang kedua, bentuk umum untuk setiap pecahan keberlakuan. Yang ini telah kita sentuh di beberapa video yang telah lepas dan juga sebentar tadi. Kita akan ulang kaji lagi di video-video yang akan datang. Yang ketiga, makna umum untuk setiap pecahan keberlakuan. Yang ini juga telah kita sentuh di beberapa video yang telah lepas dan juga sebentar tadi. Makna umum ini merujuk sebagai contoh makan, dimakan, telah dimakan, sedang dimakan dan sebagainya. Kita akan ulang kaji lagi di video-video akan datang. Yang keempat, membina ayat untuk setiap pecahan keberlakuan. Ini adalah penting bagi memastikan anda sudah faham mengenai setiap pecahan keberlakuan tersebut. Apabila anda sudah mampu membina ayat, ini bermakna anda juga sudah boleh memahami struktur ayat yang dibaca yang melibatkan pecahan keberlakuan tersebut. Yang kelima, sebagai kesinambungan membina ayat, kita akan sentuh sedikit kemahiran menjadikan ayat yang dibina berbentuk negatif. Contoh perkataan pergi adalah positif, manakala perkataan tidak pergi adalah negatif. Jadi kita akan lihat aspek ini semasa kita membina ayat untuk pecahan keberlakuan tersebut. Dan yang terakhir, yang keenam, juga sebagai kesinambungan membina ayat, kita akan sentuh sedikit kemahiran membina soalan untuk pecahan keberlakuan. Pada waktu itu nanti, anda akan belajar bilakah soalan patut bermula dengan perkataan are atau does atau have dan sebagainya. Sekarang mari kita bincangkan jawapan-jawapan kepada soalan di dalam latihan nombor 9. Seperti biasa, kita akan menggunakan convention yang sama seperti yang tertera di skrin semasa menjawab soalan-soalan ini. Untuk question number 1, ayatnya adalah I am the youngest child in the family. Dalam bahasa Melayu, ayat ini boleh membawa makna saya merupakan anak bongsu di dalam keluarga. Jika anda bandingkan verb di dalam ayat ini, iaitu perkataan am tanpa bergabung dengan perkataan lain dengan jadual bentuk umum kata kerja, maka anda akan dapati ia menepati seperti kotak yang berwarna merah. Maka form of verb, bentuk adalah, ialah, merupakan. Type of tense, simple present tense. Type of sentence, active sentence. Subjek di dalam ayat ini adalah perkataan I, maka digariskan di bawahnya. Perkataan I merupakan sejenis noun, maka ditandakan dengan huruf N, dan berbentuk singular, maka ditandakan dengan huruf SG. Verb di dalam ayat ini adalah perkataan am, maka ditandakan dengan bulatan. Dalam ayat ini, gandingan subjek dan kata kerja adalah perkataan I dengan perkataan am. Untuk question number 2, ayatnya adalah He has been homeless for the last 5 months after losing his job a year ago. Dalam bahasa Melayu, ayat ini boleh membawa makna dia merupakan gelandangan untuk 5 bulan terakhir ini selepas hilang pekerjaan setahun yang lalu. Jika anda bandingkan verb di dalam ayat ini dan jadual bentuk umum kata kerja, iaitu perkataan has been tanpa bergabung dengan perkataan lain, maka anda akan dapati ia menepati seperti kotak yang berwarna merah. Maka form of verb, bentuk adalah, ialah, merupakan. Type of tense, present perfect tense.
type of sentence, active sentence. Subjek dalam ayat ini adalah perkataan he, maka digariskan di bawahnya. Perkataan he merupakan sejenis noun, maka ditandakan dengan huruf N. Dan berbentuk singular, maka ditandakan dengan huruf SG. Verb di dalam ayat ini adalah perkataan has been, maka ditandakan dengan bulatan. Dalam ayat ini, gandengan subjek dan kata kerja adalah perkataan he dengan perkataan has been. Untuk soalan seterusnya, saya hanya akan menayangkan jawapan secara sambil lalu. Saya hanya akan memberi komen jika perlu. Untuk question number 8, ayat penuhnya adalah the school bus was driven by drivers who were engaged by the Parents Teachers Association. PTA ini di dalam bahasa Melayu adalah PIBG, iaitu Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Dalam ayat ini terdapat dua gandengan subjek dan kata kerja. Yang pertama adalah perkataan bus dengan was driven dan gandengan kedua adalah perkataan drivers dengan were engaged. Dalam ayat ini, untuk bahagian pertama ayat, bus adalah subjek dan drivers adalah objek. Tetapi dalam bahagian kedua ayat, drivers telah bertukar peranan menjadi subjek dan PTA adalah objek. Jika ayat ini diringkaskan, maka perkataan who dan perkataan were, iaitu sebelum perkataan engage, boleh juga dibuang tanpa merosakkan makna ayat. Jadi di sini ada dua verbs, iaitu perkataan was yang digabungkan dengan bentuk past participle dan perkataan were yang digabungkan dengan bentuk past participle. Sila lihat kotak-kotak merah di dalam jadual umum kata kerja. Maka form of verb bentuk tindakan, type of tense simple past tense, type of sentence passive sentence. Bahagian pertama ayat berbentuk pasif dan bahagian kedua ayat pun berbentuk pasif. Subjek dalam ayat ini adalah perkataan bus dan perkataan drivers, maka digariskan di bawahnya. Perkataan bus dan perkataan drivers merupakan sejenis noun, maka ditandakan dengan huruf N. Dan perkataan bus berbentuk singular dan perkataan drivers berbentuk plural, maka ditandakan dengan huruf SG dan PL di bawahnya. Sila ingat, teknik meringkaskan ayat sebegini boleh dilakukan jika keseluruhan ayat adalah senada. Iaitu sama ada keseluruhan ayat adalah bernada aktif atau keseluruhan ayat adalah bernada pasif. Sila lihat beberapa contoh meringkaskan ayat supaya kita tetap mampu mengenali gandengan subjek dan kata kerja dan dalam masa yang sama masih mampu memahami pecahan kebelakuan yang digunakan di dalam ayat tersebut. Contoh nombor 1, ayat awal adalah for 3 months he has gathered, has analysed and has deliberated on the impacts and solutions to the problem. Di dalam ayat ini, kita boleh lihat terdapat 3 gandengan subjek dan kata kerja, iaitu yang pertama, perkataan he dengan has gathered, yang kedua, perkataan he dengan has analysed, dan yang ketiga, perkataan he dengan has deliberated. Di sini, ketiga-tiga gandengan subjek dan kata kerja ini telah berkongsi subjek yang sama. Dalam bahasa Melayu boleh membawa makna, untuk 3 bulan dia telah mengumpul, telah menganalisa dan telah membincangkan mengenai kesan-kesan dan penyelesaian-penyelesaian kepada masalah itu. Ayat yang diringkaskan pula berbunyi, for 3 months he has gathered, analysed and deliberated on the impacts and solutions to the problem. Dalam bahasa Melayu boleh membawa makna, untuk 3 bulan dia telah mengumpul, menganalisa dan membincangkan mengenai kesan-kesan dan penyelesaian-penyelesaian kepada masalah itu. Dalam contoh nombor 1 ini, kesemua verbs masih kekal sebagai present perfect tense, walaupun verb kedua dan ketiga, iaitu perkataan analyze dan perkataan deliberated, kelihatan seperti simple past tense. Begitu juga, keseluruhan ayat masih kekal dengan nada aktif. Sila baca contoh nombor 2 dan lihat jika anda boleh faham penerangan yang diberikan. Question number 11 ini adalah sama seperti question number 8.
Dalam ayat ini terdapat dua gandingan subjek dan kata kerja. Yang pertama adalah perkataan explosion dengan occurred dan gandingan kedua adalah perkataan thanks dengan were being inspected. Jadi di sini ada dua verbs iaitu perkataan occurred yang merupakan simple past tense bentuk aktif dan yang kedua adalah were being inspected yang merupakan past continuous tense bentuk pasif. Question number 12 ini adalah sama dengan question number 11. Dalam ayat ini terdapat dua gandingan subjek dan kata kerja. Yang pertama adalah perkataan survey dengan had been conducted dan gandingan kedua adalah perkataan result dengan was released. Jadi di sini ada dua verbs iaitu perkataan had been conducted yang merupakan past perfect tense bentuk pasif dan yang kedua adalah was released yang merupakan simple past tense bentuk pasif. Sila perhatikan soalan tambahan di sini. Jika subjek yang pertama iaitu results adalah berbentuk plural, maka yang berubah hanyalah kata kerja yang digandingkan dengan subjek tersebut, iaitu menjadi were released. Sekarang saya akan tayangkan sambil lalu soalan-soalan untuk latihan di video ini. Sila jawab menggunakan convention yang sama. Saya galakkan anda menulis kembali soalan-soalan ke dalam buku nota. Cuba jawabkan soalan-soalan ini dan bandingkan dengan jawapan di dalam video berikutnya. Skrin akan bertukar dalam kiraan 5. Sila gunakan butang pause jika perlu. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.